Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini jadi alhamdulillah kita sama-sama menunaikan ibadah siam, qiyam dan sekaligus i'tikaf dan saya ingin tazkirah dan nasihat pada diri saya dan ikhwah mu'takifin supaya kita jaga adab-adab i'tikaf, rukun syaratnya, adab-adab dalam masjid, semua tingkah laku kita, adab dalam ketika makan, ketika masuk dalam bilik air, keluar dan masuk masjid, keluar masjid dan sebagainya. Kesemuanya ini dipenuhi dengan adab dan akhlaknya, penuh dengan adab dan akhlaknya. Jadi untuk pada pagi ini nak share dulu, tidak sangat jadi kuliah subuh, tapi pokok kita cuba sebut di antara adab dalam masjid, sebut adab dalam ketika kita beriktikaf. Apakah adab-adab yang perlu kita jaga dan apakah adab-adab yang perlu kita tinggal dan tidak sepatutnya kita buat. Nah, jadi adab hak molek dan adab hak tak molek, adab hak tak molek. Nah, tu nak minta pok-pok kita, siapa ingat hak mana, cuba angkat tangan, lepas tu royak sekarang. Hak molek pun tak apa, hak tak molek pun tak apa. Nah, untuk nak mengingati pok-pok kita. Nah, kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita lalai daripada adab-adab ini. Ustaz Yeh dulu, mula-mula, sekarang. Ngapa adab hak molek? Mula-mula. Adab masjid. Adab masjid, adab i'tikaf, adab mana-mana hak kita. Ustaz dia kata kita buat cakapan yang sia-sia. Sia-sia ni lara lah, maknanya lara. Jadi siapa kau kecek di atas dalam masjid ni, siapa kau hak balik telajak tu, telajak benar. Siapa kau ada tulis hadis. Nah, setengah-setengah. Saya tak jumpa lagi di kawasan Nara, tapi pergi jumpa kawasan-kawasan lain. Ditulis dengan tulis akamah lah, akar kuning. Termasuk di masjid dia tu, tulis dengan akar kuning, man takallama fil masjidi, apa dia, bi umurid dunya ahbatallahu amalahu 40 sanah atau 40 yauman. So, siapa yang kecek mengenai urusan dunia di dalam masjid, maka Allah akan menggugurkan amalan dia 40 tahun. 40 tahun. Tulis dalam hadis. Tulis dia kek salat. Ada sebuah masjid. Ternyata hadis ni hadis gawa. Hadis maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu, hadis plom. Hadis juga tapi hadis hadis plom. Tu kita tak boleh nak berdalil lah, bukan hadis lah sebenarnya, bukan hadis. Cuma di isbat kata Nabi royak, padahal Nabi tak royak lagi. Jadi lepas pada ni, pokok kita tak boleh nak ambil hadis ni kalau kita tahu dah. Kalau tak tahu tak ada apa.
Kalau tahu dah duk ayat lagi hadis ni, seolah-olah kita duk bohong, duk belawak dengan Nabi. Nabi tak ada ayat, kita pergi ayat atau Nabi ayat. Jadi apabila kita bohong dengan Nabi, oh besar pula dah dosa dia. Nah, siapa kan Nabi ayat kata, sesiapa yang membohongi kepada aku, maka hendaklah dia mengambil tempat di dalam neraka, wala'iyyazubillah. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Kena ingat molek kata qala rasul qala nabi. Kena ingat daripada Nabi ayat sungguh kedak. Hadis ni hadis maudhu' jelas. Sebab tu, tapi walau bagaimanapun, jadi setengah duduk pegang hadis ni siapa kau tak boleh nak tanya khabar apa. Nak kecek dalam sejid pun tak boleh nak kecek tanya khabar lagu mana, anak pinok ke apa semua tak ada. Setengah-setengah tu nak jawab salah pun tak boleh masa dulu. Orang beri salah tak jawab salah. Takut masuk dalam hal dunia, padahal jawab salah tak ada masalah dunia. Itu dia. Jadi kita lajak situ. Jadi sebenarnya apa saja percakapan yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, boleh menambahkan iman, itu tak kira lah. Itu akhirat belaka. Tetapi perkara yang melalaikan, benda yang melalai kita daripada mengingati Allah, itu dunia. Itu dunia. Siapakah kita duduk dalam halakah akhirat pun, kalau dia duduk melalaikan kita daripada mengingati Allah, maka itu dikatakan dunia. Jadi tak kira lah dunia, hak mana dunia, hak mana akhirat, dia tak ada dalam Islam, tak ada. Dia tak ada duduk becek hak mana dunia, hak mana akhirat. Itu dia. Dia tak ada becek situ. Siapa kau tanya khabar kecek ham nego tak boleh kau dalam dunia, dalam akhirat, dalam sejid ham nego ha dunia cerak-cerak. Tak ada masalah kecek. Tapi boleh mengingatkan kita kepada Allah, nak hitam situ. Itu tak boleh. Itu yang pertama. Tapi maknanya bukanlah berarti kita perluahkan kecek ha dunia ni. Terutama dalam masa kita iktikaf. Masuk dalam iktikaf duduk kecek lagi. Bab-bab yang boleh melarakan kita, mata'ud dunia. Benda-benda yang melarakan kita daripada mengingati Allah SWT tak ada. Dia pun nak tanya khabar saudara kita, kuah kita lagu mana, macam mana. Itu dikirakan amalan percakapan yang harus kita kecek. Itu satu. Tidak sepatutnya lah, tak sepatut. Yang kedua, siapa ada nak angkat tangan? Banyak. Boleh? Tak boleh nak sebut dah. So ya? Kau? Abah Gon? Semaya tahiyat masjid. Itu di antara adab dalam masjid. Setiap kali kita masuk, yang tidak menjadi keluar kita tu keluar yang putus daripada iktikaf. Kalau putus iktikaf tu maknanya kita masuk sunat tahiyat lah. Tapi kalau tak putus iktikaf, hak tu tak harus lah. Kita pergi kerja biasa. Misalnya tak putus iktikaf. Berapa dia tak putus iktikaf? Tak memutuskan kita iktikaf. Qada hajat, makan nasi. Nak masuk semula tu, hak tu mukhayyar. Kerana tidak putus iktikaf. Tapi kalau kita misalnya putus iktikaf tu boleh masuk di masjid, itu baru boleh kita disunatkan kita tahiyat masjid. Tahiyat ni sebagai nak beri penghormatan kepada masjid itu sendiri. Siapa ke baca ketubah pun kita disunatkan semaya sunat tahiyat masjid. Tok imam, tok khatib dia baca ketubah pun nak semaya juga. Tak boleh nak buat ju. Mari nak dengar tok imam baca ketubah, kita duduk selalu tu tak boleh. Nabi marah. Nabi kalau masa Nabi tu, kalau sahabat masuk, dia tahu kata tak semaya lagi, Nabi berhentilah ketubah dia, suruh sahabat tu bangun.
irka' fa shalli raka'atain atau fa shalli raka'atain. Cuma jadi ada tekah kita masuk mari itu tekah semaya jemaah khatib apa dia azan ba. Jadi hak mana kita nak jawab ba ke hak mana kita lebih hafal. Kita nak jawab ba pun ke ataupun kita nak semaya selalu. Kita nak semaya sunat selalu. Jadi oleh tempat kitanya tunggulah tak. Tunggu. Nak jawab ba tu kerana luput. Nah, kalau kita semaya dulu kita tak boleh sunat, tak boleh jawab ba tu. Tapi kalau kita tunggu jawab ba, kita pergi semaya waktu khatib baca khutbah. Sedangkan baca khutbah tu wajib kita dengar. Situ tu ada demo kata boleh semaya selalu dah. Tak ada kena duk tunggu ba. Kerana ra'i kepada hak wajib ni. Hak nak dengar khutbah ni. Wajib. Nah, tu ada juga demo kata lagu tu dan ada juga pok-pok kita duk pakar kata kena tunggu apa dia jawab ba dulu. Kerana jawab ba tu dia luput, dia habis. Baik kita baca tu dulu, lepas tu kita semaya waktu baca khutbah tu dimaafkan dah. Nah, Nabi maaf dah tu. Nah, dalam syarat pun dimaafkan. Wallahu a'lam. Lagi? Ada lagi? Berwuduk, sentiasa berwuduk. Oh, sentiasa berwuduk boleh di 24 jam kita ni dah. Nah, kalau tidur tak apalah. Nah, tapi cuba boleh duduk dalam keadaan berwuduk sentiasa boleh. Apa dia baca Quran. Nah, masya-Allah kita boleh apa dia mulazamah. Kita boleh fiqh. Nah, etikah kita ni masuk kaedah. Kita masuk nak buat lagu mana kita ni berpakaian dengan wuduk sebanyak mungkin. Dalam 10 hari ni kita fiqh. Lepas tu insya-Allah kita boleh fiqh di luar etikah lah. Tubik badan ni. Tubik badan ni pun air semaya kita ni jangan biduk jadi putus. Nak pergi kerja, nak pergi motor, nak naik kereta apa semua, tubik apa semua tu. Jadi kita sentiasa berpakaian dengan wuduk, terutama waktu kita musafir, kita belajar, kita mengajar. Dia ada dalam kain asmaya semua insya-Allah. Jadi tak payah kerana kita duduk fiqh dalam 10 hari ni dah insya-Allah lah. Pokok kita alhamdulillah kita boleh fiqh. Pokok kita ni jatuh bila masuk dalam bilik air tak keluar dan kecuali kita berwuduk. Nah, pergi mana-mana pun berwuduk biasa air. Nah, dan wuduk ni senang, tak ada duduk jadi payah. Nah, tapi dengan cara dia bukan wuduk dengan wuduk orang panggil sambil lewa saja, tapi wuduk dengan fa'asbaghal wuduk. Fa'asbaghal wuduk ni maknanya isbaghul wuduk ni apa dia? Kena dengan cara kaedah dia lah. Cara kaedah dia. Nah, pok-pok kita duduk tinggal orang panggil serok air ke hidung tu, duduk tinggal istinsyaq. Nah, komo maknanya komo dah. Nah, komo sunat dah komo. Kalau sudah komo nak telai pun tak apa. Tapi komo sudah komo waktu tubik pula. Tu satu sunat baru pula. Waktu tubik air tu, ludah air tu sunat yang kedua pula. Supaya jangan serok. Serok, lepas tu waktu tubik pula dua sunat dah kita pula. Tu apa dia kecuali kita berpuasa. Kecuali kita berpuasa sepengalaman itu kita sedikitkan. Nah, bukan jangan duduk kacep sungguh supaya hari-hari biasa nah. Atau berwuduk, wal wuduk nur. Nah, nur. Nah, jadi kita daripada rumah lagi, kalau kita hadap rumah. Rumah pun hak kita nak boleh. Pahala kita masuk ke masjid, kita nak pergi ke masjid, kena wuduk dengan wuduk yang sempurna, bukan wuduk biasa dah. Karena lafaz dalam hadisnya, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna fa asbaghal wuduk, dia isbagh maknanya menyempurnakan dan cuci habis segala wuduk dia, kemudian dia berjalan daripada rumah dia, keluar daripada rumah dia masuk ke masjid, maka setiap kali langkah yang dia langkah itu boleh 3 bonus. Nah, 3 bonus. Satunya pahala dia diberi satu pahala, diangkat satu digugurkan satu dosa,
dan diangkat 1 darjat. Jadi orang yang nak boleh fadilat lagu ni ialah dia kena ambil semaya di rumah, mai ke masjid, dan ambil semaya dia tu ambil semaya dengan sempurna. Nah, bukan ambil semaya secara sambil lewat dak. Tu baru nak boleh dah. Insya-Allah wuduk ketiga. Niat i'tikaf, masya-Allah. Niat i'tikaf ni niat malam mula-mula lah. Masya-Allah, buku niat ni Nabi wayak kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, ton hak mula-mula ni senang. Innamal a'malu binniyat, hak ni dia panggil biasa, peketik. Innamal a'malu binniyat, hanya sanya amalan itu dengan niat. Hak ni pendek peketik. Tak mungkin orang tu nak buat kerja gapo kecuali dia kena niat dulu. Tak nak pakai kain, nak ambil piyah telitah dulu. Dah dalam hati nak pergi piyah. Nak pergi mana dia mah? Pergi jam makan nasi. Ada ke orang buat kerja tak ada niat? Orang buat kerja pergi kok pintu, tak ada niat, tak ada khabar, tak ada gapo. Hak tu satunya dia mimpi, dia mengigar, tidur tak khabar apa. Yang kedua ni duduk dalam keadaan mabuk ke, orang apa dia panggil pengsan. Orang jadi rok lombamu kalau misalnya la qadarullah. Hak tu ya tak niat. Tak khabar apa. Tapi kalau khabar, budak halus-halus pun, nak gimana tu? Nak ambil pisah ya tak. Hanya niat dah tu. Ambil pisah. Ada. Tu dia panggil takrif niat. Jadi innamal a'malu binniyat, hak ni peketik. Nabi wayak hak biasa je, innamal a'malu binniyat. Tapi hak payahnya hak yang keduanya, tonที่2, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanya sanya pahala yang akan didapati oleh seseorang itu bima nawa, dengan apa yang dia niat. Hak tu hak payah. Hak payah hak tu. Nabi tak ada ayat kata wa innama likulli imri'in ma amila. Tak ada. Allah SWT akan beri pahala pada dia setiap benda hak dia buat. Kalau dia buat apa dia boleh pahala. Oh, hak tu sedap benar kita. Sedap tu kalau Nabi ayat ini Allah boleh pahala. Masuk bilik air boleh, kecing berak boleh, makan nasi kecek boleh. Moga dia duduk buat. Nah itu. Wa innama likulli imri'in ma amila. Kalau Nabi buat lagu tu, masya-Allah boleh pahala tak tahu lagu mana kat kita. Tapi Nabi tak ayat lagu tu. Nabi tak ayat kata wa innama likulli imri'in ma amila dak. Maknanya benda hak dia buat tu tentu kedak lagi cerak, kedak lagi kata dia boleh pahala. Tak cerak lagi. Karena apa? Nabi ayat kata wa innama likulli imri'in ma nawa. Benda hak dia niat. Hak boleh pahala hak dia niat tu. Semaya belum tentu lagi kerana dia tak niat. Tak betul niat. Niat dia tak betul. Niat pula niat lagu mana? Niat hak Nabi ayat. Bukan niat nak tunjuk ke orang. Bukan niat nak takabur, nak riadat juga. Hak tu. Niat juga tapi niat tak kena lagi tu. Nah, benda hak dia niat. Allah, hak ni dia panggil hak ni seluah-luah Islam ni dan seadil-adil Islam. Kalau Nabi ayat kata innama likulli imri'in ma amila, hanya sanya pahala yang Allah SWT akan beri pada setiap seorang itu dengan apa yang dia buat. Nyanyo kalau orang susah, orang sesak. Orang sesak je tak boleh nak sedekah. Nyanyo kepada orang tak erak, orang lelah. Orang amapat, orang sakit, dia tak boleh nak buat hak benda hak dia duduk dia nak buat tu. Nah, dia tak boleh nak buat. Nyanyo kepada orang lemah sepengah kita ni. Nyanyo orang hak tak erak, nyanyo kepada orang mustadafin, orang lemah. Konti on air ni. Fok rau pen konti on air. Nak buat lebih daripada hak kita luar pada kemampuan kita ni. Kita tak boleh nak buat. Maka apabila kita tak boleh nak buat, tak boleh pahala kerana kita kena buat ya. Tapi hadis mari kata wa innama likulli imri'in ma nawa.
Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala kepada setiap orang mengikut apa yang dia niat. Allah, siapa kata tak boleh niat? Siapa kata tak boleh niat? Orang sesat boleh niat tak? Orang duduk tidur di katil boleh niat tak? Orang hak tarak, orang lemah, mustadafin, tak ada gapo sekara. Nah, tak boleh nak pergi di Suria, tak boleh nak pergi di Palestin, tak boleh nak pergi di Iraq, tak boleh nak pergi di Mekah, tak boleh nak buat umrah, tapi dia boleh niat. Boleh niat, boleh tak dia? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia niat boleh insya-Allah. Niat kenalah niat. Nah, bukan niat an-niyah bermakna al-azmu, cita-cita yang tinggi. Kalau aku boleh lagu tu, aku nak buat lagu tu. Oh, maka hak ni seluah-luah boleh buat belaka ni. Letih tak niat? Tak letih. Orang ayat atau letih kawan ni hari ni, kawan niat nak pergi umrah, letih. Tak kena. Dia tak ada letih pun, dia luah. Jadi al-Islam dia beri peluang ini kepada setiap manusia, tak kira apabila dia boleh syarat jadi taklif dah lah, jadi mukallaf dah lah, sah dia niat dah, maka dia boleh niat segala-galanya. Boleh niat segala-galanya. Siapakah amalan yang paling kemuncak sekali? Man talaba syahadata bisidqin nala manazil syuhada walau mata ala firashihi. Sesiapa yang niat syahid pada jalan Allah bisidqin, dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada dia martabat syahadah, martabat syahid, walaupun dia mati di atas hamparannya. Siapa perekat tu boleh. Nampak ya dia mati di hospital, mati tak lembat, tapi Tuhan beri ke dia mati syahid. Sebab apa? Sebab dia niat. Sebab dia niat. Allah. Seorang lagi mati di medan perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan para sahabat, tetapi Nabi ayat kata masuk neraka. Masuk neraka sahabat hak dia tu. Sahabat masuk neraka. Kerana apa? Punah di niat. Punah di niat. Pergi bersama dengan Nabi dah. Bersama dengan Rasulullah, mengharungi segala medan perang, sakit, kena tikai, kena panah, mati. Tapi Nabi tunjuk kata mati, dia masuk dalam neraka. Nabi royak tekah dia duduk segar lagi. Dalam hadis ni Nabi royak tekah dia duduk segar lagi. Nabi royak kata dia tu ahli neraka. Siapakah sahabat-sahabat berasa jahat sekar kepada Nabi, kerana tengok dia orang molek, tengok orang juru, berasa jahat sekar kepada Nabi. Nabi lagu mana ni? Nah, jahat sekar pada Nabi, berasa kata jahat sekar, kerana Nabi duduk tunjuk pada orang yang pada umumnya tengok comel, tengok baik, tapi waktu dia perang, nah, dan apa dia sakit sikit ya, kena panah sikit ya, dia tak tahan, tak sabar dengan panah dia bunuh diri. Nah, bunuh diri dia sendiri dan dia mati. Maka dengan sebab dia bunuh diri dia itu, apa dia memasukkan dia dalam api neraka, wal a'yazubillah. Punah mana punah ni niat dia. Dia tak belajar di niat tu, na'udzubillah min zalik. Jadi Masya Allah, niat ini adalah perkara penting, dan kita boleh niat habis crop cakawan dengan niat ni. Cuma kita nak tahu, kita tahu ya, kita niat tak niat tu ya. Nah, kita niat tak niat, kita baca Quran, kita baca Quran bolehlah untuk kita. Tapi kalau kita niat pada mak pak kita hak mati, insya-Allah pahala Quran tu disapa ke dia. Kalau kita tak niat, tak sapa. Tak sapa. Tu.
Kita beri duit sedekah, beri duit masjid 10 kok 100 ribu, kita beri. Tapi tekah kita beri, kita tak niat untuk nak sampaikan pahala pada ayah dan ibu kita hak mati misalnya. Tak siapa. Habis supatullah ya 100. Pak kalau kita niat pun pahala tu boleh kita juga. Dan boleh cloning kepada ayah dan ibu kita. Boleh cloning sama, tapi bapa hak kawan tu boleh, kawan tu tak boleh. Duk dia niat. Duk dia niat. Semaya duduk tepi. Orang kanan, orang kiri. Tak kita. Semaya sekali, semaya tahajudnya, semaya subuhnya secara berjamaah, semaya qiyamul lail. Sekali ya, duduk dalam saf yang sama. Duduk sebelah kiri berepek dengan kita, saing kita. Turut takmir supa, kita Allah, dia pun Allah. Kita salam, dia salam. Nampaknya supa dengan semaya tak ada. Pahala sepatutnya boleh pahala supa. Tetapi wallahi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mungkin perbezaan di antara dua orang ni beza di antara langit dan bumi. Kerana salah diniat. Kerana duduk diniat tu duduk dekat, tapi nilai semaya di sisi Allah mungkin beza di antara langit dan bumi. Kerana duduk di niat. Supa ambil semaya supa, pakai baju putih supa, pakai serba supa, duduk dalam saf yang sama. Tak sama di sisi Allah kerana duduk di niat. Nama likulli mri'in ma nawa. Oleh itu apa dia perkara niat ni besar ya Allah. Jadi dalam hadis-hadis mai tak mula-mula belakang ni hadis ni ikut Imam Nawawi pun, Imam Bukhari sendiri dan banyak kitab-kitab yang lain yang ambil duduk hadis ni dalam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ni hadis yang penting sekali dalam Islam kerana niat. Nah, nak sah tak sah tu duduk di niat. Bahkan Allah mari duduk ayat kata orang dalam neraka ni, orang masuk neraka mula-mula sekali. Orang masuk neraka mula-mula sekali siapa? Dalam sepatah hadis apa dia? Orang masuk neraka ni bukan orang bunuh orang tak. Hak mula-mula. Grup mula-mula hak masuk neraka bukan orang bunuh orang. Bukan orang berzina. Bukan orang bohong, bukan orang menipu. Tetapi orang grup yang pertama yang dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka, orang baca Quran. Itu. Orang banyak sedekah. Orang banyak sedekah dan orang yang apa dia yang mengajar, berdakwah, duk mengajar. Tiga grup ni yang Allah SWT masukkan mereka pertama kali, golongan pertama, grup pertama masuk neraka, golongan ni. Baca Quran, orang baca Quran. Tapi kita cuba tengok dalam hadis dia baca Quran lagu mana, tak tahu. Mundur buat gapo Nabi apa dia mereka tanya, "Oh, aku baca Quran. Nah, aku baca Quran dalam atas dunia." Maka malaikat ayat kata kazabta mung bohong mung belawak. Mung baca Quran supaya nak biar orang tu kata mung tu pandai baca Quran, suara sedap, nak biar orang puji, dan sesungguhnya orang puji dah mung atas dunia. Maka di akhirat ni mung tak boleh dah apa kan. Ya Allah masukkan dia dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Baca Quran. Orang yang banyak sedekah. Mudah buat gapo atas dunia ni? Ya Allah, apa dia wahai sianu? Dia jawab kata, aku gunakan harta aku sedekah pada jalan Allah. Malaikat jawab kata, bohong belawak, kazabta, mubahong. Punah di mana? Punah di niat ni. Mubahong. Karena mu sedekah tu hanya semata-mata untuk dipuji orang. Nak biar orang puji, nak kata mung orang pemurah, nak sawadikan sangkom, nak cuai dia sangkom, no ni lah tak. Jadi di situ masuk neraka. Supaya juga apa dia amalan-amalan lain. Nah, siapa dalam hadis lain ayat kata orang perai sat ni, aku perai pada jalan Allah. Padahal dia ada kerana dia perai pada riaan wa sum'atan untuk nak apa dia orang sebut. Jadi kesemuanya adalah punah di mana? Punah di niat. Oleh itu apa dia penting dalam bab niat ni insya-Allah kita boleh kaut sebanyak mungkin dengan sebab niat.
Nah, tapi niat saja tak adil lah. Nah, kena buat. Tapi waktu kita buat, kita nak seli, kita nak prom dengan niat tu, hak molek. Hak nak buat lagu mana. Nah, tak ada kena duduk ayat kata sahaja aku nak baca Quran kerana Allah Taala, tak ada. Tak ada. Hak tu dia kecek niat tu. Hak tu dia pen kamput hak cicai. Ya niat sungguhnya telitah hati mari. Dan telitah hati ni telitah belakang dah. Telitah hati belakang dah. Cuma balik kitanya kerana Allah tu ya nak buh. Nak buh kerana Allah. Nak buh kerana ni pahala ni aku nak sedekah pada mak aku telah mati dah, ayah aku hak mati dah, adik kakak aku hak mati. Nak buh hak tu ya. Tak mari dah. Mari tak? Tak mari. Tekah-tekah mari. Sebab tu dia panggil dalam kitab-kitab pun dia sebut kata amalan hati lebih afdal daripada amalan anggota. Nah, hak ni ada sini dah. Seseorang itu, nah, kalau orang pandai duduk orang panggil long tun. Boleh gapo, boleh melabur dengan niat dia, masya-Allah. Dia duduk dalam rumah dia seorang ya. Dia boleh pahala di sisi Allah daripada orang hak duduk bertungkus lumuh, duduk kerja peluh, penat dan sebagainya. Karena dia niat, dia pandai niat. Lagi? Apa lagi? Boleh 4-5 perkara. Banyak lagi ni. Masuk kaki kanan, ya Allah. Masuk kaki kanan, masuk masjid lah. Keluar kaki kiri, masuk jamban kiri dulu, keluar kanan dulu. Masuk saja ya, boleh pahala dah. Lepas tu kalau tambah dengan doa lagi, tambah pula dah kita ingat doa. Nah, siapa ke peringkat ni boleh pahala ya Allah. Jadi benda-benda kong lek-lek noi-noi ni Nabi ajar juga, nah kecil-kecil. Nah, kanan kiri padahal tak ada gapo sekali tu. Nah, tak ada kanan gapo. Tak ada kena duduk ambil pahala po sekali dalam agama lain tak ada. Kau watด้วยเท้าขวา boleh pahala kau misalnyaได้ผลบุญเท่านี้ada ke kau bot tak ada. Nah, masuk bila ayat ada kau dalam praktai hidup dia duduk ajar kita masuk dalam jamban cara tak ada. Islam ya duduk ajar. Islam ni ajar siapa ke basuh kecing basuh perak, naudzubillah, apa dia alhamdulillah. Lek-lek noi-noi benda hak jadi barang hak agama lain tak ada duduk berayak, dia berayak juga benda hak kecil, benda hak sing lek noi, siapa ke benda hak besarkan berihan catkan lok ni, siapa ke berihan dunia ni dia berayak. Benda hak kecil pun dia tak tinggal. Nah, kita we jadi biasa. We jadi kata kalau masuk dengan kaki kiri aci tubik kelik. Kita ni muka kita duk niat dah kan. Kau tak khabar masuk dalam sejid. Khabar masuk sejid. Apabila kita khabar masuk kaki kiri, tubik kelik. Ajar syaitan. Jangan duduk apa dia bawa ingat masuk kaki kiri belah. Tak kena situ. Tubik kelik. Kerana bukan masalah kiri dengan kanan, tapi turut Nabi tu. Besar turut Nabi tu. Ada. Tu dia. Jadi supaya juga makan nyiringan ni ya duduk di masjid, masuk keluar masjid, juga makan, minum, bui. Kita duduk bui kain star. Allah apa? Allah ki. Demo tu pun ambil ngaki, tak kena. Nak ambil, nah. Kita nak bui, nak gapo pun kita yuhibbut tayamun fi kulli syai'. Maknanya Nabi ni kasih kepada kanan. Bakpo hikmah gapo, bakpo mai hikmah. Tak tahu juga hikmah lagu manaได้ประโยชน์อะไรบ้าง kalau we kanan มีสุขภาพดีไหม kalau we kiri สุขภาพไม่ดี tu tak ada bomo, tak ada royak tu. Tak ada,ไม่มี hikmahอะไร cuma duk turut Nabi. Turut Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pakai selipar, pakai kasut, pakai stoking, pakai baju, halal lek mana dulu. Kena yuhibbut tayamun. Kecuali beberapa perkara hak ngiri tu ya, basuh-basuh najis tu ya hak ngiri. Hak lain Nabi nak ngane belaka. Itu. Tu orang panggil
kita jaga adat-adat. Dah. Yang lain lagi? Doa apa tu? Doa masuk masjid raya dah saat ni. Jadi masuk kaki kanan tu boleh pahala dah. Kalau tambah dengan doa, masya-Allah, Allahumma ftah li abwaab rahmati. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni apa dia masuk bilik air. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ghufranaka. Allahumma alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Masya-Allah, masuk. Jadi tubik bilik air tu, masya-Allah, alhamdulillahilladzi 'afani minal adha. Ya Allah, aku terima kasih padamu yang telah mengafiatkan, mensejahterakan aku daripada segala penyakit-penyakit. Masya-Allah, boleh waktu tubik ni pun satu nikmat besar. Aci tera tak kecing boleh 5 hari. Tak kecing 5 hari masuk jakeh dah, pergi jakeh dah. Pergi jakeh selalu dah. Masya-Allah. Pok-pok sains-sains kita hok duk jaket, duk dalam hospital, nak kecing tu air mata. Nak kecing tu air mata. Sakit. Kita ni kok nak lepas, lepas. Segar sihat. Itu sihat. Tu kita kena berterima kasih di atas nikmat sihat. Doa sebanyak mungkin, dan doa ini bukan semata doa masuk bilik air saja. Doa apa dia masuk keluar masjid, tapi doa-doa yang lain lagi. Doa maksud. Doa yang maksud banyak lagi. Lagi? Apa lagi? Insaf. Insaf atas kesalahan kita. Waktu dia panggil tadarru', terutama waktu malam salah kita ni, Allah, kita nak katakan kita nak salah ni. Mula-mula kita dia panggil hati, nak insaf ni, insaf kesalahan ni hati. Tangan dia tak kata salah. Tangan dia duduk tapar dia duduk curi barang dia. Ada ke tak tangan mai duduk kata salah ke? Tak ada. Mulut kita duduk kata uduh ke orang, duduk mengupak, duduk ngacung. Mulut tak ada duduk kata, tak ada berasa insaf. Mulut tak ada berasa kata insaf. Berapa lagi hak kita duduk buat segala anggota lain. Hak naknya hati. Hati. Kerana hati ni raja. Hati ni raja. Siapa nak boleh kata ke hati? Siapa yang nak boleh kata ke raja? Tak ada. Ada ke boleh kata raja? Tak ada. Dia duduk di matraneng lalu dah. Matraneng. Duduk matra mula-mula lagi. Tak boleh hadud dah dia. Ada matra. Ada tamanun ke? Ada tamanun. Matraneng tu kan selalu dah. Dia kan selalu dah. Maknanya raja tidak boleh diadu, tak boleh nak fongrong, tak boleh, tak salah dalam tak ada salah. Kalau dia buat apa pun tak salah. Kerana raja. Hati pun lagu tu. Hati lagu tu. Jadi kalau kita tak belajar kata kepada hati, dan hati ni dia boleh menyalahkan orang lain belaka. Dia boleh salah kaki. Kita sepaklah. Oh lah kaki ni. Hati kata. Hati kata kaki lah dia. Kaki. Kita pergi apa? Pergi apa dia kepala pergi setuk, apa dia pergi tepuh. Kau tu lah kepala ni kau ana. Dia boleh kata belaka kepada anggota, kepada tangan, kepada kaki, kepada kepala, tapi dia tak boleh nak kata ke dia. Sebab apa? Sebab biasanya tak ada menteri-menteri hak nak boleh kata kepada raja. Tangan, kaki, kepala ni menteri belaka ni. Rakyat dia belaka. Jadi apabila raja salah, tak kiralah rakyat nak pergi kata ke dia. Tak kira nak kata. Sebab tu kita duk peluang dalam bulan 10 hari ni, insya-Allah kita wipak wican raja kita. Siapa boleh kata ke raja? Hak duduk jaga raja tu lah. Quran, doa Allah Subhanahu taala, Allah boleh duk kata. Kita kena tupai ni, duk tupai duk kata kita. Jadi apabila kita kata pada hati kita salah, hati kita banyak berdosa, lepas tu hidup kata kepada hati pun duk sang kepada mata, kepada mulut, pada kaki, pada tangan, insya-Allah maka di situ dia panggil sesal lah.
Di antara syarat nak terima taubat tu, di antara syarat nak terima taubat kena sesal, kena ถอดใจ kena เสียใจ kena gapoตั้งใจ ya dua tiga ใจ situ. Nah, baru boleh orang panggil nak boleh terima taubat kita. Nah, insya-Allah kita pakat-pakat mari duduk insaf nah tentang kesalahan kita, dan tidak ada peluang lain lagi puak-puak kita ni. Nah, kecuali ada etikah ni, boleh peluang untuk kita nak apa dia kata pada hati kita, insya-Allah. Nah, lagi jaga adat tidur, masya-Allah. Adat tidur ni lagu mana adat tidur? Lagu mana dalam Islam? Ajar sampai tidur juga dah. Islam ajar sampai tidur. Acu bolehnya pak kita pala lagi kok mana ni? Hilai belakang. Malam ni. Jadi ada juga duduk cari bucu lah. Duduk cari bucu. Nah, hak duduk bucu kok ni tak apa, pala kok ni dah. Tapi kalau hak ni duduk pala kita bucu ni. Pala kita semalam pun duduk tengok dah. Nah, tengok nak buat lagu mana pak kita. Jadi acu boleh pala ke hilai belakang. Kemudian kita jadi mula-mula nak tidur tu jadi paling kok kiblat ngiring dulu tak ada. Dengan lambung sebelah kanan tu dulu. Doa maksurat kita, ayat kursinya, kul huwallahnya, 3 kul tu, sapuh ke apa kesemuanya itu kita tahu belakang dah tu. Nah, tapi nak jaga adat tidur dah. Kita jaga adat tidur lagu mana dan masa kita nanti bersorak lah. Nah, kita nak katuk punya mana dia ada tu dah. Adat tidur tu. Dan kita kena ra'i jugalah pada orang tidur tu. Dah punya orang tutup dah pukul 10, pukul 11 kalau kita janji nak tutup, maka di antara adat lagi dah kita handroom from cai apa semua dah. Siapa-siapa nak baca lagi baik kat luar. Jangan ganggu dah lah situ. Baca-baca Quran pun ham siang dang dah. Baca Quran tak boleh. Baca Quran sekadar kita boleh. Sekadar kita kat luar pun bukan kata nak baca derah ke. Sekadar kita boleh dengar untuk kita. Hak tu lebih khusyuk. Kalau kita baca sekadar kita dengar tu, insya-Allah mari khusyuk. Tapi kalau kita baca ploy gitu, dia tak khusyuk. Wallahu a'lam lah kita nak lagu mana. Tapi jadi kena beringat situ dah. Baca Quran, nak zikir, jangan sampai ganggu orang. Kita pergi baca Quran gerah dalam rumah kita, depan anak kita hendak tidur, marahlah anak kita. Anak kita tak marah lagi tapi depan demo duk tidur ngatuk, kita baca gerah depan dia. Hanya tendang dia, murid. Kerana duk ganggu dia. Pak kalau kita kaca baca lagi, habis pahala dosa. Habis pahala, mari benda lain, mari benda dosa pula. Baca Quran ibadat tapi jadi dosa. Itu. Nah, tu dia Islam ni dia halus sampai tangan tu. Nak baca Quran, ibadah pun hak khusus lah ni, hak khusus. Tapi pergi mengganggukan orang, tak boleh dah. Tapak kita di sejik-sejik ada tak pergi duk pasal Quran pukul 2, pukul 3. Ada tak? Kalau masa dulu ada. Dah ni tak tahu. Pukul 2 tu bila lagi pasal dalam speaker dah pasal Quran. Pukul 2 nak gerak orang. Kena ke rumah dia duk jauh. Duk jauh dalam masjid. Kalau rumah dia tepi sejik, cerak dia tak buka. Tu tak ada agak sungguh. Dia main dengan motor, dia mari sejik main dengan motor. Tak ada agak. Tu dia. Karena rumah dia jauh, dia tak tahu kata dia duk tepi ganggu setara mana. Nah, ได้รับความเดือดร้อนแค่ไหน dengan dia duk baca. Kebetulan tepi rumah tu ada anak kecilnya, anak sakit, anak demam ke apa semua. Kalau kena dengan rumah dia, tak kena klik rumah. Jekah dia mak khatib tu. Tapi tak ada rumah dia bucu kapung tu. Dia tak ganggu apa, dia tak tahu. Ni main misen je panggil tok khatib, main misen tok bila main misen. Nak jadi punam lagu mana. Mengganggu orang. Nah.
Siapa kau tak boleh baca Quran, tak boleh buka Quran, kena Quran tak ada gapo lah. Nah, dengar Quran molek boleh pahala, tapi dengan waktunya siapa kau bukan mengganggu orang dah. Tu dia. Pentingnya hak mana saat ni? Hak saya. Ada kau nak tambah hak mana lagi? Ada tidur. Nah, ada tidur kita kena jaga dah. Jaga. Lain lagi? Taat. Taat kepada arahan dah. Taat kepada arahan. Kita pok-pok kita ni ada bernamik dia. Insya-Allah oleh Ustaz Ye. Kadang-kadang budak-budak main duk suruh kita ni, suruh waktu ni, tak nak turut. Nah, ajar budak-budak budak lagu mana ni, duk ajar ke tua, tak kenal ke? Siapa main mana, aku kampung mana. Dia duk royak situ. Nak duk lagu tu. Siapa ke bawa ke Mekah? Tamnang dia bawa ke Mekah. Pergi murih di polis di syurtah. Mu kenal dak aku Jawi orang panggil gapo kat aku. Duk Mekah ni. Tak kena kat situ. Tak kena. Nah, dia dalam masjid, subhanallah, masjid ni comel masjid. Masjid ni falsafah masjid. Masuk dalam masjid tak kira siapa. Kaya, toke, miskin, boleh duduk di sah depan belakang. Dan orang yang duduk di sah depan tekah tu, kalau orang semaya zuhur sekali lagi, boleh duduk di sah depan, dia kalau dia niat molek, dia lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang duduk sah kedua juga. Walaupun orang sah kedua tu aling ingat Quran, duduk ngajar pondok 40 tahun, duduk dengan dia tekah tu, dia orang jahil, orang duduk bawa taksi ya, tapi tekah tu dia lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu masjid, tu risalah masjid. Jadi pok-pok kita hak tak biasa duduk sah depan ni, tong picerna tuaeng. Islam we peluang dah. Tapi pok kita duduk semaya jemaah 40 tahun dah, tak biasa duduk tak biasa duduk sah depan. Kena picerna tuaeng. Islam we okak dah demo tak we okak tuaeng. Mahal okak ni kat tuaeng. Siapa ke masa dulu tu heret siapa senyah tika-tika tu gulung tika mari nak naik duk sarpai tak tu. Tolak tak janggi duk sarpai. Allah. Tuhan nak we peluang kita molek. Nah, duk di antara khairus sufuf minar rijal awwaluha. Tak itu kan? Saf yang baik sekali di sisi Allah di kalangan orang lelaki ialah awwaluha wa syarruha akhiruha. Dan orang hak tak molek sekali depan belakang tak apa zuhur sekali ni. Kawan muka kita ada urusan. Kok ni kena sah belakang kita. Tapi tak kalah asal sah belakang pula. Ngorek isya subuh. Duk sah belakang semua. Terutama semaya jemaah. Semaya jemaah dia umur 50 tahun dah, tak biasa duk sah pai kali abuk lagi. Dia umur 50 tahun dah. Ada buat kita ni. Tak kena lagu tu. Tak kena cerak. Semaya jemaah 50 tahun dah, tak biasa duduk sah depan. Tak kena dia tu. Dia kena soal depan Allah SWT. Bapa mu tak biasa duduk boleh pahala tengok cik. Tak ada pahala duduk sah depan semaya jemaah ni. Teruk. Kita nak pergi dalih depan Allah SWT lagu mana? Itu. Dah, kita kena gapo saat ni hak masalah ni. Apa dia? Mana? Sah? Bukan ada tidur dah ni. Ada berapa dah? Taat kepada amil dah pergi pada taat kepada amil termasuk juga peluang-peluang kebaikan apa dia risalah masjid. Dia per okat masuk dalam masjid ni tak kira siapa. Siapa kau boleh buat kebaikan dia tulah lebih molek. Nah, anak kita duk sah depan. Tekah tu dia. Tekah tu lah. Hak lain secara umum tak tahu. Tapi kalau sama-sama duk dia sama, boleh dia sama. Itu kan. Tu dia. Long dah per. Lain pada tu bazir, kipah-kipah, pok-pok kita nak tubik habis tolong tengok. Nah, apa dia boleh katuk. Apa dia jangan duk lepas. Orang tak ada dah kipah duk buka. Lain pada tu apa lagi? Bagai-bagai guna selipar. Selipar we ada siap-siap orang lah selipar.
Itu. Kita ambil selipar lain dia punah rabuk. Aja kita ambil selipar kan kawal lain jadi habis. 100 orang jadi punah rabuk habis. Bawa punah rabuk tu punah kecek kok tu kan hati pun punah. Siapa ambil selipar kawal kok tu kok ni jadi punah. Jadi kita kena beringat situ dah. Situ dah. Baik-baik insya-Allah kita boleh beringat. Baik-baik kadang-kadang ada dah bagai raik ni. Bagai-bagai raik ada dah masya-Allah mai duduk. Tak ada arah lah tu. Duduk dalam Kaabah nya buat kerja boleh lagi. Nah, duduk dengan sawah tu habis tak ada apa sekarang. Nah, duduk tawah. Nah, tu dia duduk dalam Kaabah dah tu. Nah, duduk tepi Kaabah dah dalam Masjid Haram dah. Ni dapat Masjid Manarul Huda tak tahu mari macam-macam. Tapi kita kena beringatlah insya-Allah. Nah, jangan duduk siapa ke apa dia orang panggil law tak boleh. Nah, kita susuklah bagi-bagi kita sikit. Nah, dah tahu dah apa dia handphone kita ataupun motor kita comel susuk sikit, jangan duk jadi nampak pet-pet sangat. Nah, kalau pet-pet sangat tu orang kalau orang ambil tak ada kena kat tangan orang tu. Kerana kita pet-pet dak. Nah, bagi kita. Nah, tu susuk sikit. Lain lagi? Gapo lagi? Jatuh. Kok ana lagi? Isap rokok? Allah, ada lah. Ada juga. Hak ni kena tajuk semula dan isap rokok ni. Allah, tak ada arah juga. Isap rokok buka puasa nak ke? Siapa kau buka puasa dengan rokok nak ke? Lepas puasa. Tak ada arah sungguh isap rokok ni. Saya pun tak tahu bomo nak buat apa bomo. Nak buat headphone ke mana? Kalau nak ayat kata demo ni berhentilah rokok. Demo isap rokok seputung ni nyawa kurang seminit. Dia ayat kata Pak Ngoh mung ni. Aku kenal Pak Ngoh mung jat kecil lagi tak isap rokok. Mati baru ni. Dia kata lagi tu. Dia tu. Dia mati belum ada tu lagi. Apa kalau kita ayat kata kalau boleh cermak ni sebuku berapa dah lah ni? 40, 50, 60. Nah, lepas tu kalau Pak Ngohnya berhenti sehari sebuku, sehari 40, 50, sebulan banyak mana, setahun banyak mana, boleh cermak perbelanjaan Pak Ngoh ke apa semua. Dia ayat kata kemarin orang apa dia tak isap rokok jadi kecil lagi. Mai bertai duit aku ya tak. Hak tak isap rokok juga mai bertai duit dia. Jadi nak buat lagu mana alasan? Tak tahu, tak boleh nak buat. Tak boleh nak kata gapo buku rokok ni. Jadi nak ayat kata ha sakit, ha mati, ha cermak gapo semua. Dia ada alasan belaka, Jadi kena duduk situ juga, kena duduk sini, kena duduk di hati ni. Kena duduk di hati. Ada. Dia tak ada dah dalam atas dunia ni. Tempat lain bukan kata lari sak rokok dia perak pula dah. Maikon ke apa? 2,000 apa dia beri 2,000 ke apa semua. Mana-mana pun dalam bahnya, tah kapalnya, teseng, suan satarana, gapo lagi, setanti racakan, kok mana, perak habis dah lah ni. Tak boleh pakai belakang, tak boleh sak rokok. Tepat ya di atas dunia ni, tak boleh sak rokok lagi. Sejik. Boleh sak rokok lah, ada sejik. Tu orang panggil kemaluan lah. Memalukan. Malu. Setepak atas dunia ni, hak boleh dalam apa dia di kawasan sejik dalam tak juga dalam dia tak dalam dia atau dia haram dalam haram luar tak apa kok bucu-bucu apa semua tu ada lagi boleh sak sejik boleh sak tempat lain tak ada. Dan mungkin orang Islam ya hak kata boleh lagi nya orang lain tak ada dah, Jepun, Cina, Korea ke apa semua. Nah subtragi Singapura. Nah pok kita dok pergi Singapura gilah mana pakai haram belakang dah. Semua agama, semua bangsa, semua Islam, semua lakti pakai haram belakang dah. Kecuali pok kita ada kata makruh lagi. Kata makruh lain haram belakang. Nah, tu apa dia ittaqillah lah pok kita kena kata apa dia kena beringat
Dan kalau tak boleh tahun ni pun kena cita-cita azal, duduk di azal situ ya. Dia duduk di cai tu ya. Saya pun duduk sampak dengan kawan-kawan guru apa semua, dia tahu gapo saja. Ikutlah sebab kata sat ni nak buat alas saya gapo. Cuma dia tak dah sekarang ya. Apa dia? Orang nyuri tak masuk tak ada. Orang nyuri tak masuk rumah. Tu dia. Duk batuk semua. Gitu ya lah. Jadi benda-benda lagu tu apa dia duk dicai dah, duk di hati kita sebenarnya. Kalau tak ada hati, tak ada hati hak ni tak tahu nak buat lagu mana. Kita ni boleh cam suburi ni boleh nombor 1 kita ni. 3 cangwak ni. Cuma duk gile lah tahun ni tanding tahun ni nara jala 2 tu ya. Tu. Nah, ผู้มีอัตราผู้สูบบุหรี่อันดับ1ของประเทศ 3-4 ปีซ้อน boleh 3-4 ปีซ้อน jadi siapa kata kita tak ada lawan dia, kita boleh nombor 1 dalam peringkat dunia, peringkat negeri Thai ni. ระดับประเทศเราได้ติดอันดับเหมือนกัน อันดับ tapi อันดับ kot tu lah, อันดับ kot tak oleh lah. Rokok hak besar sekali. Pondok banyak, sejik banyak, sekolah tadika banyak, rokok pun banyak. Tak tahu nak wai lagu mana. Cuba kita suluh kapung-kapung. Berapa buah rumah tak isap rokok? Isap rokok belaka. Lepas tu rokok, buah punca mai rokok, panjanglah ceritanya. Insya-Allah kita ke cek lain-lain lah. Kita duduk nak murih, bakpo ya septik banyak apa semua, kita tak ada kes sini. Sini ni anak tangga nah, anak tangga. Tangga mula-mula ni tekek sini. Tangga. Kita duduk tak biar anak cucu kita naik atas apa? Tiapi tu. Tak sewi naik tiapi. Lah ni duduk tengok anak kita duduk naik tiapi. Oh, jatuh bahaya, lama patah tekok. Kita duk hala tangga, kita tak khabar. Kita duk hala tangga. Duk tak siga kita. Siapa kita tu? Tok Ime, Tok Khotik, Tok Bila, Tok Nebek. Segala tok. Tak itu. Tengok rupa ni kadang-kadang pakai serban sepangai Imam Syafi'i dah. Makan jubah pakai gapo. Tak itu. Tapi ya Masya Allah, isap rokok. Tu dia panggil kita kena apa dia minta lah. Segala bala ni adalah bala punca bencana, di antaranya pada rokok. Dan percayalah kita tak boleh nak ukar masalah yang lebih jahat, lebih luas dan lebih besar lagi, kecuali kita kena ukar halus-halus. Teket kita dok murih anak kita pergi bakok, kita pergi beli teket sendiri. Teket kapal, teket kereta api kita pergi beli. Pada murih apa ke anak kita? Kita dok murih anak kita basah, baju basah. Kita sendiri yang lempar anak kita masuk dalam sungai, masuk dalam laut. Jadi tak kena dok kata gapo lah. Kita cukup sekadar ni, insya-Allah. Ustaz ada itu gapo? Ada lagi gapo? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi